Hari ini di Kelantan, adik kakak tengok televisyen tadi, pukul 5 pun ada berita tadi. Bila seorang rakyat kita di Pangkalan Kubur yang kerjanya tradisi turun-temurun, bawa beras daripada Siam jual, sebahagian beras tu kita sendiri beli. Kerana ini kita anggap bukan satu kerja yang berdosa. Ini adalah satu perniagaan berjiran tetangga Kelantan dan Thailand beratus tahun dulu. Harga beras daripada Thailand murah, maka saudara-saudara kita bawa masuk dan jual pada kita semua. Walaupun undang-undang kata tak boleh, tapi dia melaksanakan kerja ini hanya untuk sara hidup dirinya. Kalau pemimpin boleh hidup RM140,000 satu malam, apakah salahnya seorang peniaga kecil berniaga beras untuk menyara 9 orang anak dia? 9 orang ditahan oleh polis, oleh UPP pada pukul 9 pagi lebih kurang tadi. Dia berhenti, dia serah diri. Kereta kancil ada 500 kilogram beras, dia serah diri, dia angkat tangan, dibelasah, mati. Kemudian dibawa ke hospital Tumpat di Kelaburan. Kebetulan UPP itu ada di situ. Pada waktu kejadian itu berlaku, dia ditumbuk, diterajang. Kebetulan anak saudara Pak Cik ni nama Said, anak saudara dia nama Nizamuddin, umur 19 tahun. Lalu di situ lihat kejadian itu, cuba nak tolong. Kemudian bila dah lihat mati, dibawa ke hospital. Bila keluarga semua datang hospital, budak ni tunjuk, inilah polis yang terajang bapa saudara kita. Dan orang kampung yang geram dengan peristiwa itu cuba nak jumpa dengan polis tadi. Kemudian polis itu melepaskan tembakan pada budak Nizamuddin 19 tahun, 2 das tembakan di dada dan di perut. Saya melawat keluarganya, rumahnya daif, anaknya 9 orang. Postmortem sedang dibuat, dijangka siap pukul 11 tadi. Bila saya jumpa dengan anak dia, dia kata, kami tak kisah, takdir telah menentukan ayah saya meninggal. Tetapi bila keluar dalam televisyen jam 5 mengatakan kononnya polis telah berjaya menumpaskan sedikit penyeludupan beras yang terbesar dan orang ni melawan polis, maka diterajam mati. Ini adalah penganiayaan, mengaibkan keluarga kami. Ini adalah pembohongan pihak berkuasa. Bukan mereka nak siasat, bukan nak mereka bersimpati. Mereka twistkan berita ini seakan-akan ini penjenayah besar. Dan saya dah berapa kali dalam ceramah saya sepanjang masa, nama Kugon saya tidak pernah tinggal, nama Teo Beng Hok saya tak pernah tinggal. Pada waktu itu mungkin orang Melayu merasakan ini Kugon adalah orang India, ini Teo Beng Hok anak Cina. Kemudian anak kita orang Melayu Aminur Rashid, dalam keadaan dia takut bawa kereta tanpa lesen, dikejar oleh polis, dah hanya tinggal 100 meter daripada rumah dia. Dia ditembak dengan peluru bertubi-tubi, pecah kepala dia, terlentuk tengkok dia. Sampai sekarang kita belum melihat keadilan ke atas peristiwa ini. Keempat-empat peristiwa ini, lihat bagaimana kenyataan pihak berkuasa. Dalam kes Kugon, ibunya pergi ke balai polis, tanya di mana anak dia. Polis kata tak ada, disimpan di sini. Kemudian ditahan dengan tak diberi makan 5 hari, ditumbuk, digari, mati. Apa keluar dalam Sakabah Utusan Malaysia? Kugon adalah penjenayah, perompak kereta mewah. Budak ini baru berapa 21 tahun kalau tak silap saya umur dia. Dia antara petugas Pakatan Rakyat yang paling gigih masa Pilihan Raya 2008. Bila keluarga dia nak lihat mayat Kugon, polis menahan mayat ini di hospital Sungai Buloh. Kemudian keluar dalam sarat khabar kononnya keluarga Kugon menceroboh masuk ke hospital.
Sekali lagi keluarga ini disakiti perasaan mereka. Dalam kes Tiong Peng Hak ada nota bunuh diri. Dalam kes Aminur Rashid, hari yang pertama kenyataan polis ialah ada parang dalam kereta budak ini. Mana parang itu sekarang? Budak kecil bawa parang nak lawan polis, polis tembak. Parang dengan pistol, dengan jarak sebegitu. Hari ini rakyat kita sekali lagi dibohongi. Pakcik yang hanya bawa 500 kilo beras adalah penyelundup yang terbesar di Asia Tenggara lawan UPP. Saya minta disiasat. Kita tak akan biarkan kes ini berlalu begitu sahaja. Kalau kebangkitan Mesir bermula dengan Khalid Said, seorang pemuda 28 tahun dibunuh oleh polis kerana kepalanya dihentuk, ditembak, pecah. Adik kakak boleh tengok dalam internet lagu mana rayok petok muka kerana pecah kepala dia. Apa yang polis jawab? Polis Mesir jawab, budak ini mati kerana ada dadah dalam perut dia. 10 hari duduk hospital. Postmortem polis yang pertama, kematian kerana dadah. Padahal saksi-saksi melihat Khalid Said telah dihentak kepala dia, ditembak, kemudian bila dia mati dicampak di tepi jalan. Polis panggil ambulans untuk diangkat pergi hospital. Tiba-tiba di hospital ada dadah dalam perut dia. Polis kedua, doktor kedua buat postmortem mengatakan mustahil dadah sebesar itu boleh masuk dalam perut seseorang. Kalau masuk dalam mulut saja dah mati. Maka pemuda-pemuda Mesir tak puas hati. Mereka membuat satu laman web, kulluna Khalid, tiap-tiap kita adalah Khalid. Selagi mana yang bersalah tidak dihukum, kami semua adalah Khalid, dan kami akan menuntut balas di atas penganiayaan itu. Termasuk Wa'il Ghanim yang menjadi eksekutif Google yang ditahan oleh polis Mesir 10 hari. Dia adalah pengasas revolusi ini, mengarahkan pemuda-pemuda keluar berdemonstrasi sehingga Hosni Mubarak meninggalkan Mesir. Yang saya nak katakan, ambillah pelajaran daripada Mesir, ambillah pelajaran daripada Tunisia, berilah keadilan pada rakyat kita. Polis berkelakuan baik, hormatilah tiap-tiap institusi dalam negara kita. Raja-raja kita tidak dibenarkan untuk dipengaruhi menggunakan kuasa mereka seperti dalam kes-kes tertentu dalam negara kita. Barulah rakyat negara kita akan aman, dan lebih daripada itu ialah proses pilihan raya yang adil.